Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli wa qaryati rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Samuan kita muka surat 759. Kita masuk tajuk yang baru, tajuk yang ke-9 daripada tajuk besar dia berkenaan mas kahwin. Jadi tajuk kecil daripada tajuk besar mas kahwin itu iaitu mahar misil, mahrul mithli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif di situ mahar misil, mahrul mithli. Maksud mahar mithil iaitu mahar mithil ialah harta yang diberikan kepada pengantin perempuan dengan qadar pada kebiasaannya sepadan dengannya. Itu dari segi kefahaman bahasa dia. Mahar mithil ialah harta yang diberikan kepada pengantin perempuan. Harta ni berujuk kepada mahar. Mahar ni bahasa Arab, bahasa kita Melayu kita panggil mas kahwin. Baik, mas kahwin yang diberikan oleh suami ataupun oleh lelaki kepada isterinya dengan kadar yang kebiasaannya sepadan dengannya. Kataan mithil tu merujuk kepada yang seumpama, bandingan yang seumpama dengan ahli keluarga yang terdekat dengan pengantin perempuan dalam nak menentukan berapa kadar mas kahwin yang hendak diberikan kepada pengantin perempuan. Maknanya pengantin perempuan boleh letakkan jumlah yang biasa diamalkan dalam keluarga sebelah pengantin perempuan ni, bermula sebelah ayah dulu. Bila tak ada belah ayah baru tengok belah mak. Baik, persoalannya sekarang mahar misil ni benda apa? Mahar misil ni adalah mahar iaitu mas kahwin yang diberikan kepada pengantin perempuan. Cuma berlakunya mahar misil ini atas sebab-sebab tertentu. Dia bukan saja boleh bagi mahar misil, dia ada sebab-sebab tertentu untuk menyebabkan mahar itu diberikan. Baik, soalannya sekarang yang kita duk tengok orang duk menikah selalu-selalu ni disebut mas kahwin dengan jumlah sekian-sekian tu. Yang tu bukanlah mahar misil. Itu nama dia mahar musamma. Mahar ni terbagi pada dua. Satu mahar musamma, satu lagi mahar misil. Baik, tajuk kita malam ni mahar misil. Mahar misil ni dia berlaku dengan sebab-sebab tertentu. Apa dia sebabnya? Antara sebab dia, sebab perkahwinan itu rosak ataupun akad nikah itu rosak ataupun batal dari sudut hukum dan rukun dia. Contoh, satu orang menikah, dia dia menikah dengan tidak ada wali, ataupun dia menikah dengan tidak ada saksi. Wali ada tapi saksi tak ada. Makna dia telah mencederakan pada rukun nikah. Rukun nikah yang 5 tu, suami, isteri, saksi, wali, akad. Tu rukun nikah. Dia menikah tak guna saksi contohnya. Tu. Tapi perkahwinan tu dah berlaku dan telah berlakunya persetubuhan. Makna telah berlakunya dukhul dia panggil. Dukhul ni makna setubuh lah. Bahasa fiqah digunakan dukhul. Maksudnya setubuh ataupun jima'.
telah berlaku kepada perempuan tersebut, pernikahan itu fasad dia panggil. Fasad ni makna pernikahan itu rosak. Maka wanita yang dinikahi dengan rosak, artinya menikah dengan tidak ada saksi contohnya, perkahwinan itu jadi fasad, maka perempuan itu tidak wajib menerima mahar musamma. Mahar yang ditentukan, contoh ditentu 2,000 contohnya. 2,000 tu tak boleh bagi kat dia. Pasal apa? Menikah tu rosak. Tapi walaupun begitu, perempuan itu masih lagi ada kewajaran menerima mas kahwin ataupun mahar dalam bentuk mithil. Ni kita bincang tajuk ni, mahar mithil. Jadi mahar mithil ni dia nak ambil berapa jumlah dia. Jumlah dia berpandu kepada kebiasaan yang diamalkan dalam ahli keluarga pengantin perempuan itu sendiri. Contohnya belah ayah dia. Contoh ayah dia ataupun tok dia dulu, tok belah ayah, maknanya mak ayah lah. Tok dia tu kira mak ayah tu. Dulu menikah katalah 300. Jadi 300 ringgit tu lah perempuan tu wajib dapat daripada suami dia. Kalau berlakunya perkahwinan itu sebab kefasadan ataupun kerosakan pada rukun, contohnya begitu. Baik, tengok kata musannif lagi, kadarnya, kadar mahar misil ialah dengan membuat perbandingan dengan mas kahwin yang pernah diterima oleh kaum keluarga isteri sebelah bapa. Nampak? Macam sahabat tadi lah. Kadar itu kita nak ambil lagu mana, kita buat satu bandingan. Misil itu makna bandingan, banding. Dimisalkan seumpama dengan mas kahwin yang pernah diterima oleh kaum keluarga isteri sebelah bapa. Kaum keluarga isteri makna isteri itu merujuk kepada pengantin perempuan lah. Belah ayah dia. Dia mula start belah ayah dulu. Kalau belah ayah tak ada, baru tengok belah mak. Kan? Dia ada dia punya sekuen dia ataupun turutan-turutan yang dia perlu ikut. Baik, oleh itu mahar misil yang ingin diberikan hendaklah mengambil kira mas kahwin yang pernah diterima oleh perempuan asabah. Perempuan asabah ni makna, asabah tu perkataan asabah merujuk kepada bab muamalat harta ni, bab pembagian harta pusaka ni dia guna perkataan asabah, makna lebihan harta yang wajib diterima yang masih lagi ada kelayakan untuk perempuan ataupun lelaki yang terdekat dengan dengan si mati yang meninggalkan harta tu. Dia panggil asabah. Baik, perempuan asabah yang paling dekat dengan pengantin perempuan ialah adik-beradik perempuan si ibu sebapa. Adik-beradik perempuan si ibu sebapa. Itu dia kata, kalau kata belah bapa tak ada, jadi dia boleh ambil melalui perempuan asabah dengan pengantin perempuan tu, maknanya adik-beradik terdekat dengan pengantin perempuan. Dia bermula dengan adik-beradik perempuan si ibu sebapa, maknanya pengantin perempuan tu siapa dia nak ambil nilai mas kahwin dia, sepak dengan mak dia, iaitu kakak dia sebagai contoh. Pasal kak biasa menikah dulu dengan adik, ghalibnya begitulah, tapi tak tentu juga, kadang adik menikah dulu. Tak apalah, tak kira siapa menikah dulu, siapa kemudian kendian, tapi dia boleh ambil contoh jumlah mas kahwin tu seperti mana keluarga terdekat dia menikah. Contoh kakak dia dulu menikah, mas kahwin katalah 2,500 sebagai contoh. Kan? Dia nak menikah baru ni, mas kahwin dia 3,000. Tiba-tiba berlaku satu kerosakan pada akad sebagai contoh. Macam saya abang tadi lah, menikah tak ada saksi ataupun menikah tak ada wali, tapi menikah juga, nikah tu tetap rosak, batal, tapi berlaku dukhul, makna berlaku persetubuhan sebab kejahilan melanda diri orang-orang yang menghadiri majlis akad tu. Tok qadi yang bagi menikah sebagai contohnya, kan, dia pun tak faham barangkali, tapi jarang jadilah lagu tu. Biasanya kalau hak jadi ni, biasa wali ni akad sendiri, kan, wali yang akad sendiri, mana wali ni bukan semua dia faham dalam bab munakahat ni. Maka dia ingat, tak apalah, aku wali, aku boleh akad sendiri, aku suka aku lah, anak aku sebagai contoh kata gitu. Dia pun akad, tapi dalam pada masa yang sama saksi tak ada contohnya. Dia kata saksi tak apa, itu bukan wajib, itu sunat. Contoh dia buat andaian sendiri. Sedangkan perkahwinan mesti kena ada saksi sebab dia rukun dalam nikah, salah satu daripada rukun nikah yang 5 tu. Jadi perkahwinan itu fasad, dia panggil batal. Tapi batal dari sudut syarak. Depa yang dah menikah, depa duk rasa macam nikah tu sah. Depa stay dalam keadaan merasakan nikah tu jalan macam biasa, lepas tu bersetubuh. Jadi persetubuhan berlaku, maka perempuan tu dia telah menghalalkan faraj dia kepada suami yang dalam kurungan, kita panggil, kan, suami sabit, bukan suami betul, pasal menikah tak sah. Jadi wati tu jadi apa? Wati syubhah, kan. Dan dikira wanita itu tetap menerima juga mas kahwin dari sudut bukan mas kahwin yang disebut dalam akad,
Contoh, aku nikahkan dikau dengan anak aku, nama Fulanah binti Fulan, dengan mas kahwin RM3,000 tunai. RM3,000 itu dipanggil mahar musamma, mahar yang disebut dalam akad, atau mahar yang dipilih oleh pengantin perempuan. Sebenarnya dia letak. Okey, tiba-tiba pernikahan tak sah sebab faktor wali ni saksi tak ada sebagai contoh. Maka di situlah fungsinya mahar mithil diguna pakai. Boleh nampak ni? Kan tuan-tuan nampak kelabu. Kan? Yang kata mahar mithil itu apa benda mahar mithil itu? Dia keadaan-keadaan begitu yang kata mahar mithil diguna pakai. Hak yang tuan-tuan puan bisa tengok orang nak menikah, saya duk angkat ke siapa-siapa angkat pun, kita duk sebut dengan mas kahwin sekian banyak, itu bukan mahar mithil, itu mahar musamma. Mahar yang memang diletakkan atas kehendak wanita tu. Macam anak-anak kita lah kan menikah, kita letak berapa, tanya anak bagi berapa, kita ikutlah. Pakai suami itu dia mampu banyak mana, contoh dia mampu RM5,000, contohlah RM5,000. Maka RM5,000 tu dipanggil mahar musamma, mahar yang dinamakan atas kadar yang diminta oleh isteri tu. Okey, baik. Mula dia kata, dia tengok asabah yang paling dekat, mana adik-beradik terdekat dia, iaitu adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik perempuan lah, adik-beradik perempuan, bukan adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan. Artinya adik perempuan dia ataupun kakak dia sebelah dengan dia tu, jadi seibu sebapa dulu. Kalau tak ada seibu sebapa, contohnya dia ni anak perempuan seorang aja, hak lain semua lelaki, tak ada adik-beradik perempuan. Tengok pula pak dia tu ada nikah dua, pokoklah pak dia menikah dua. Ada contohnya pak dia menikah dua, kan? Dan ada seorang adik perempuan, kan? Maknanya pak dia menikah dua, dia tu mak pertama, hak yang menikah dua tu mak kedua, contohnya dapat anak perempuan seorang. Dipanggil apa anak perempuan tu dengan dia? Dengan mengantin jadi junah, saudara sebapa. Saudara sebapa. Okey? Tapi adik perempuan, adik dia umur 20-an, adik tu baru umur 16, contohlah duduk sekolah lagi. Tak menikah lagi pun tak boleh ambil juga adik tu. Dia mahu yang dah menikah. Boleh faham tak ni? Dia nak tengok, contoh kata adik perempuan tu menikah dah, kita genjat sikit, kata adik perempuan tu umur 20, dia 25, maknanya adik perempuan tu menikah dulu sebagai contoh lah. Berapa adik perempuan tu menikah hari tu ni dengan suami dia? Contoh dia letak katalah 1,500 contohnya. Maka pengantin perempuan yang menikah rosak saat ni, yang fasad ni, dia boleh tiru, dia boleh copy nilai yang sama yang adik perempuan dia menikah hari tu ni. Boleh faham tak? 1,500 tu lah. Itu panggil mahar mithil, mahar yang wajar diterima oleh pengantin perempuan tu, walaupun pernikahan tu fasad, tapi dia wajib, dia ada hak untuk terima mahar tu. Pasal apa? Pasal farash dia telah disetubuhi oleh suami dalam kurungan tu lah. Dan perkahwinan tu tetap batal, tak boleh duduk sekali, dia kena berpisah, kena menikah balik. Tu sebab menikah daripada asal dah tak sah dah. Baik, habis. Kemudian anak-anak perempuan kepada adik-beradik lelaki, anak menakan lah. Anak-anak perempuan kepada adik-beradik lelaki, maknanya anak menakan pengantin perempuan ni. Anak menakan dia perempuan. Contohnya gitu. Tengok pada kadar anak menakan tu, berapa anak menakan tu menikah contohnya. Tak ada lah anak menakan tak menikah lagi. Kalau tak menikah lagi, kita tengok pula. Kemudian kalau anak menakan tak menikah lagi, dia akan tengok pada yang sikun seterusnya, iaitu mak menakan pula. Okey? Dia syarat kena cari hak menikah. Tak menikah nak ambil buat apa dia punya mithil dia tu? Tak ada mithil, dia tak menikah lagi, dia kena menikah dulu. Okey? Walaupun adik-beradik dia perempuan, tapi ada seorang dah menikah dah, boleh ambil kawan tu dulu. Maknanya dia tak boleh ambil, dia tak boleh lompat terus pergi ambil mak menakan, tak boleh. Dia kena prioriti dia pada yang terdekat. Asabah tu, dia panggil asabah tu yang terdekat. Dia nak ambil jumlah siapa ni dalam ramai-ramai adik-beradik dia. Kan? Contoh begitu. Baik. Jadi kemudian ibu-ibu saudara sebelah bapa tu, makna mak menakan belah bapa, artinya saudara ayah dia. Kak mak dia ke, adik perempuan, mak pula, ayah dia kak ayah dia ke, kan? Contoh ayah dia anak nombor 2, hak sulung tu maklum, kan? Jadi maklum tu dulu menikah berapa adik? Contohnya begitu. Maklum dulu tahun 80-an contohnya menikah. 80-an mungkin murah kot, contohnya 250 sebagai contoh. Jadi 250 tu lah jumlah yang
pengantin perempuan tu boleh ambil jumlah tu, dia boleh bagi tahu dekat lelaki yang dalam kurungan tu yang menyetubuhi dia tu, hang kena bayar kat aku 250 sebagai mahar mithil yang aku berhak menerima sebab hang telah dukhul aku, ataupun hang telah menyetubuhi aku, walaupun perkahwinan kita tadi tak dikira sebagai kahwin sebab fasad. Itu contoh kalau pasal fasad. Dia banyak pasal lagi, antaranya pasal suami ini telah meli'an isteri. Li'an ni makna telah sumpah laknat. Li'an, bisa dengar perkataan li'an? Nak sumpah laknat. Laknat apa? Aku bersumpah tak akan sentuh hang sampai hari kiamat. Contoh dia kata lagu tu, kan? Ataupun dalam arti kata yang lain, dia menuduh isteri, yang tu dia panggil ilak. Minta maaf, betul-betul balik. Yang hak kata aku bersumpah tidak mahu menyentuh hang sampai bila-bila, yang tu dia panggil ilak, atau perbuatan ilak. Adapun li'an ni makna dia tuduh isteri dia bersetubuh atau berzina. Li'an ni makna suami tu setubuh isteri berzina tapi tak ada bukti. Tuduh peluru apa, kita panggil apa? Peluru kosong. Kan? Blank bullet dia panggil. Peluru kosong, tak ada isi. Makna tak ada bukti maksudnya. Maka di situ bicara, hakim kena putuskan, kan? Dia kena, suami itu kena bayar mahar mithil. Tu ada, nanti kita tengok tajuk tu akan datang insya-Allah. Ini saya buat sebagai orang mukadimah dulu. Baik. Persamaan sifat juga perlu diambil kira dalam menentukan mahar mithil. Nampak persamaan sifat. Sifat ni merujuk pada apa? Tingkah laku lah. Sifat-sifat ini kita akan sebutkan nanti, kata musannif. Baik, terus tengok dia kata, jika perempuan asabah yang terdekat tidak ada atau mereka belum berkahwin. Contoh macam kita terang tadi, kan? Perempuan asabah siapa dia? Contoh adik-beradik dia, adik-beradik perempuan dia yang dengan dia tu seibu sebapa. Contoh dia tu kat sulung, kat long. Dia ada adik perempuan kat ngah, kat lang, kat apa lagi macam-macam lah, kat cik apa semua. Depa ni tak menikah lagi. Tak boleh nak ambil sebagai mahar mithil. Tengok pula sebapa, tak ada lah. Kalau dah dia pun mak dia jadi anak sulung, anak sulung pula, isteri nombor satu. Nah, jadi ayah dia menikah dua. Kalau ayah dia menikah dua tu, kalau isteri muda, tentu anak kecil-kecil lagi. Betul tak? Tak boleh. Tengok lagi kepada sebelah mak saudara. Nampak mak saudara sebelah ayah dia. Tengok tak ada, ayah dia ni tak ada adik-beradik. Ayah dia tak ada saudara mara. Pasal apa? Ayah dia tunggal contohnya. Tak ada dah nasab untuk nak cari, untuk dijadikan, untuk diambilkan sebagai mahar mithil, sebagai contoh, tak ada. Bila tak ada di situ, maka dia kata, nampak, jika perempuan asabah yang terdekat tidak ada. Nampak ni? Adik-beradik yang terdekat tu tak ada. Contoh ayah dia tu tunggal, dan sebagai contoh dia sendiri pun, pengantin perempuan tu pun tunggal juga. Anak tunggal seorang-seorang tu sebatang kara, dan ayah dia pun sebatang kara juga, tak ada adik-beradik. Jadi nak ambil contoh siapa sebagai mahar mithil, tak ada. Mabak dia kata, bila tak ada, atau dia kata mereka belum berkahwin, ada tapi tak kahwin lagi, pun tak boleh juga. Boleh nampak ni? Mas kahwin keluarga terdekat selepas perempuan asabah hendaklah diambil kira. Mas kahwin keluarga terdekat selepas perempuan asabah hendaklah diambil kira. Siapa dia ni? Keluarga terdekat nak selepas perempuan asabah, makna selepas perempuan asabah yang nama-nama disebut ni, saudara ibu sebapa dengan ganti perempuan, atau saudara sebapa. Kalau tak ada lagi, tengok pada mak-mak menakan ibu sebapa dengan ayah. Contohnya begitu. Tak ada, depa ni semua tak ada. Mereka, siapa dia tu merujuk, mereka tu ialah kata perempuan perempuan yang selepas asabah ni. Mereka tu siapa? Mereka ialah keturunan sebelah ibu. Baru tengok belah mak pula. Belah mak pengantin perempuan. Boleh nampak ni? Tadi belah ayah tak ada, ayah tunggal. Kalau kata dia pengantin perempuan tu pun tunggal sebagai contoh. Tu contoh pertama. Contoh kedua, ayah tunggal tapi pengantin perempuan dia tak tunggal, dia ada adik-beradik tapi adik-beradik semua tak nikah lagi contohnya. Baru dia seorang anak sulung, pun tak boleh juga ambil. Maka tengok pada mak menakan. Mak menakan tak ada ayah tunggal contohnya. Boleh nampak tak? Baru dia tengok sebelah mak pengantin perempuan pula. Okey mak pengantin perempuan. Isteri ayah dia lah. Nak terang pun lagi kan.
mak ganti perempuan. Tengok beradik-beradik mak ganti perempuan. Sebelum tengok beradik-beradik, tengok mak dia sendiri dulu. Mak dia tu, nampak dia abang tu, seperti ibu. Mana ibu, mak dia, mak ganti perempuan tu. Boleh tanya kat mak, dulu mak menikah dengan ayah lu, ayah bagi berapa adik? Kan? Mak menikah lu tahun 50-an. So tak logik. Mak lu menikah tahun 70 contohnya. 70 marah mak kata. Masa tu 25 ringgit suku contoh. Boleh ambil nilai 25 ringgit suku. Suku ni apa ni 2,5 duit. Suku tu bukan 15 duit suku. Kenapa? Saya pening sampai lah suku tu. Kita nak faham suku ni 15 3 suku, 4 suku. Macam mana? Itu untuk minit, untuk nilai currency ni dia 25 lah. RM1 kerat 4. Belah 4. Okey. Betul lah, betul. Kalau setengah 5 rupang. Kerat lagi betul 2,5 duit. Sungguh-sungguh. Saya tak erti, tanya balik kan. Baik. Mula tengok mak. Mak kata 25 ringgit suku contohnya. Bayarlah. Bagi mahar misil 25 ringgit 2,5 duit. Kan? Kepada lelaki tu kena bayar dekat pengantin perempuan tu. Pasal atas dasar mahar misil. Contoh, katalah mak tak ada meninggal, tengok pula nenek tok, tok lagi kuat sikit lah. Kan? Tok menikah tahun bila 50-an bagi contoh. Tu contohlah ni habaq nama-nama dia. Kemudian tak ada juga nenek contohnya mati, tengok ibu saudara. Ibu saudara kan, mak menakan belah mak lah. Adik-beradik mak ni. Baik. Tak ada, dan anak-anak perempuan kepada adik-beradik perempuan. Siapa dia ni? Anak-anak perempuan kepada adik-beradik perempuan. Maksudnya anak menakan lah. Anak menakan pengantin perempuan yang perempuan. Boleh faham tak? Pengantin perempuan, adik dia perempuan juga. Okey? Adik dia. Contoh pengantin perempuan nama Mastura, contohlah. Tak lintas nama orang lain, sebut nama tu lah. Nama Mastura. Adik dia nama Masturi. Baiklah habis kan? Jadi adik Masturi tu dia ada anak perempuan nama Masturo. Kan? Jadi Masturo tu menikah luar beradik. Boleh ambil Masturo tu punya contoh kan. Kita buh nama yang tak kena pada siapa-siapa pun. Buh nama orang lain kita kata kena perempuan aku lah. Contoh. Baiklah. Kerana mereka lebih utama untuk dibuat perbandingan dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain. Jadi keutamaan tu, prioriti dia duduk tentu. Mula start kita sebut tadi kan. Siapa dia? Adik-beradik perempuan sendiri, sebelah bapa. Si ibu sebapa. Tak ada sebapa. Tak ada mak menakan adik-beradik dengan ayah kita. Tu. Kita tu merujuk bukan kita lelaki-lelaki, kita tu pengantin perempuan lah. Okey. Baru tak ada tengok belah mak pula. Kan? Start dengan mak dulu. Mak tak ada, tengok tok tak ada, tengok mak menakan. Mak menakan tak ada, baru tengok kepada anak menakan pengantin perempuan yang perempuan. Penin tak tahu bikin ambil tak sabar lah. Kan? Anak menakan pengantin perempuan yang perempuan. Maksudnya anak adik-beradik pengantin perempuan tu perempuan, anak dia pun perempuan juga. Pasal hak lelaki-lelaki tengok asal habis lah, belah tu. Kan? Baik. Habis tengok dia kata. Penggan seterusnya, jika keturunan terdekat sebelah ibu juga tidak ada. Tak ada, habis meninggal habis semua katanya. Tak ada. Habis tu nak buat guna mahal misal ni, mas kahwin ke perempuan lain yang setempat dengannya. Nya ni merujuk pada pengantin perempuan tu. Tak jadi masalah dia tu. Yang setempat dengan pengantin perempuan tu hendaklah diambil kira. Maksudnya lagu mana? Mas kahwin perempuan lain yang setempat dengannya, makna orang perempuan yang sekampung dengan dia, setaman dengan dia, seqariah dengan dia. Biasanya depa orang kot tu ataupun kita ambil kawan-kawan dia lah senang. Duduk sekampung dengan dia. Tanya hang nikah berapa dik? Suami hang bagi hang 3,000 contohnya. Boleh ambil kawan tu punya
mahar misil ataupun mahar yang kawan tu menikah, jadikan sebagai mahar misil untuk diri dia, untuk dia nak charge kepada suami yang telah dukhul dia akibat perkahwinan tu fasad. Sepatutnya tak boleh dukhul, kan? Tak boleh setubuh. Oleh kerana setubuh juga pasal tak pasal hidup rasa macam nikah lah, kan? Jadi perbuatan tu jadi fasad. Baik, habis. Lagi tengok dia kata, iaitu mereka yang mempunyai persamaan sifat dengan pengantin perempuan. Mereka tu, perempuan-perempuan yang setempat dengan dia tu kena tengok juga, bukan boleh main tangkap muat lah. Dia ada pula kriteria dia. Nak tengok hak jenis lagu mana untuk kita ambil sebagai contoh untuk dijadikan mahar misil. Iaitu dia kata mereka tu makna merujuk perempuan-perempuan yang duduk setempat dengan dia, perempuan sekampung, yang mana mereka tu mempunyai persamaan sifat dengan pengantin perempuan. Persamaan sifat ni lagu mana? Merujuk kepada status kerja lebih kurang standard sama. Tu sifat dah. Akhlak sama-sama baik. Contoh, kan? Pengantin perempuan ni perangai bagus. Jadi kena cari hak yang orang kampung sama dengan dia pun hak perangai bagus-bagus, hak berjenis. Jangan cari hak jenis gedik-gedik yang tak mau. Contoh, kita abang hak elok, kan? Sebaliknya kalau dia tu pun gedik juga, contohnya pengantin perempuan tu gedik, cari hak gedik juga sama dengan dia. Tu dia jadi panjang tu, dia benda tu perbahasan jadi luas dah. Biasanya tak sampai taraf tu lah, tapi hukum dah habaq lagu tu. Kita mengaji dia habaq hukum sampai taraf tu. Setakat ni saya pun tak nak jumpa lagi kes yang macam ni. Kita mengaji ya, belum jumpa lagi, kan? Allah Ta'ala belum takdir lagi pada saya dan kawan-kawan saya jurunikah seluruh Pulau Pinang, belum kenal lagi yang isu yang jadi mahar misil. Wallahualam lah, ke depan esok mungkin kali ada kot. Tapi setidaknya kita dah ada tahu dah, ilmu dah ada, reti faham, kan? Agak lupa, ingat-ingat lupa, tenggelam timbang-timbang, buka balik kitab ni, cek balik. Lagu tu serta dah. Baik, habis. Tu yang kata mahar misil. Setakat ni tuan-tuan perempuan ada seorang. Tuan-tuan dan puan ada seorang, kan? Faham tak apa dia mahar misil ni? Okey? Sila Abang Fauzi. Boleh lebih tak? Depend kepada dia nak tengok hak siapa. Kalau kita tu semua kata kahwin mas kahwin semua 4 bulan kan. Kita ambil satu contoh lah kan. Kita adik perempuan dia. Ya. Dalam semua 4 bulan semua. Ya. 4 jadi dia nak ambil satu contoh 4 bulan lebih kepada mas kahwin semua. Boleh tengok tak? Suami dia nak bayar lebih lah. Nah, dia keharusan dia, kewajaran dia mengikut kadar yang dia nak ambil sama dia tu. Kata 4,500, 4,500 lah. Dia tak dipilih 5,000. Yalah, masa sama kata 3,000 lah contoh. Tapi bila dah jadi tu, bila dia nak compare, nak ambil apa mas kahwin kita ni, banyakkan mas kahwin hak boleh tu semua lebih daripada 3,000 semua. Betul? Yang 4,000 lah kata. Ya. Boleh kita letak 4,000. 4,000 tu lebih kepada boleh? Boleh? Pasal kita nak ambil compare tu, nak ambil untuk jadikan mahar misil. Tu contoh kalau semuanya lebih pada dia lah. Dia bukan timbul isu lebih ke kurang. Isu dia kita nak ambil tu. Kita dibolehkan ambil. Tu kalau dia nak argue, dia boleh argue di mahkamah lah benda tu, kan? Dia boleh, mungkin suami tu dia tak kata aku tak mampu lah sampai 5,000 contohnya. Adik-beradik hang orang kaya-kaya dia perlu menikah tak mahal-mahal, aku tak mampu, aku takat 2,500 boleh aku bagi. Tak boleh lah, macam apa kata. Boleh tak boleh lah kita pergi mahkamah. Bagi hakim yang putuskan lagu mana cara nak menyelesaikan masalah tu. Hakim dia ada kaedah-kaedah dan ilmu yang lebih mendalam untuk nak menghakimi isu yang complicated macam ni. Ni kira complicated lah, kan? Boleh tak kata apa sih? Baik. Sambung lagi tengok. Ni tajuk ni. Dia kata faktor penentu kadar mahar misil. Apa faktor dia?
ataupun apa keadaan dia yang boleh menentukan untuk satu kes ini boleh diklasifikasikan sebagai mahar mithil. Okey, tengok kata musannif, ketika menentukan kadar mahar mithil, perbandingan yang dibuat hendaklah mengambil kira faktor berikut. Apa faktor dia? Iaitu faktor umur. Pengantin perempuan tu kena tengok umur dia tu sama tak dengan orang yang dia nak ambil tu. Umur tu lebih kurang. Jadi kita katakan, contoh, nak ambil siapa dah? Tok. Tok tak masuk, umur tua lah. Mungkin ketika zaman dia menikah mungkin rendah sangat. Kan, faktor umur. Lagi, kecerdikan. Makna dia ni, pengantin perempuan tu orang dia macam mana? Intelektual punya orang kah? Maka dia nak cari sebagai perbandingan dia tu kena cari yang sama gagan dengan dia. Itu. Lepas tu kecantikan. Cantik tak cantik pengantin perempuan ni? Kalau muka klise, muka biasa-biasa saja, tak apa, dia nak ambil cara muka biasa-biasa. Kalau dia pun lagu Aishwarya Rai contohnya, lagu apa nama? Apa kapok? Adik-adik kapok tu lah kan. Kena tengok muka lagu tu lah. Baik. Lepas tu kedudukan keuangan, maksudnya ekonomi pengantin perempuan tu macam mana, orang dia jenis apa, business woman ke, established punya apa nama dia panggil rich woman ni, wanita kaya kan, ataupun dia ni orang business ni lah, orang ada duit lah, contoh macam tu kan, contoh tu dari sudut faktor harta, dia orang yang orang dia panggil orang yang ada kan, orang yang berada. Kemudian lagi dari sudut faktor mulia diri, makna dia ni orang yang terhormat, anak-anak mufti ke, anak tuan-tuan guru ke, contohnya anak orang yang ada kehormatan yang tinggi, orang respect, contoh gitu. Lepas tu beragama makna wanita tu salihah, anak orang baik-baik kan, kelaku kelakat dia orang yang baik, orang salihah, bukan jenis gedik ni, tak ada. Lepas tu dari sudut ketakwaan, takwa dia macam mana, dia ni betul-betul wanita takwa ke taqwa contohnya, kena tengok dari sudut tu. Atau keilmuan, dia ni orang mengaji ke, ataupun jenis orang tak mengaji ke, kena ambil tengok dari situ. Ataupun masih dara kan, faktor masih dara, maksudnya dia menikah dulu tu, dia tu menikah anak dara, dia bukan janda. Kalau janda kena ambil status sama dengan dia janda, dia tak boleh ambil mahar mithil yang anak dara. Nampak? Ini faktor-faktor yang dia ambil kira untuk menentu kira mahar mithil itu berapa kadar yang perlu diambil. Baik. Lagi janda ataupun janda, dan semua perkara boleh dijadikan penilaian yang sahih. Ini kerana kadar mas kahwin berbeza dengan berbezanya sifat-sifat ini. Nampak tak? Kadar mas kahwin nak letakkan tu sudah tentu berbeza. Mana masing-masing orang tak sama dia punya kadar dia. Anak dara mungkin tinggi sikit rate dia, janda ada kurang sikit. Memang itu apa kita panggil benda yang normal yang berlaku dalam masyarakat kita kan. Saya duk bagi menikah macam itulah lebih kurang. Kalau hak jenis menikah tu balu contohnya, ataupun janda, dia jarang letak satu jumlah macam mana anak dara tinggi. Tengok dalam surat ni apa borang permohonan tu, kalau tengok status janda, tengok mas kahwin 500. Tanya pasal perempuan, kita panggil puan nak kawan janda kan, pasal perempuan tak 500. Jadi saya nak menikah bagi halal aja. Tu ayat daripada bagi kat saya. Nak menikah bagi halal je ustaz. Tak payah nak geren-geren lah. Nampak? Tak payah nak geren-geren lah. Kami ni, saya ni bukannya anak dara dia tak. Saya ni dah ada pengalaman menikah. Saya bukan anak sangat duit, saya pun ada duit. Tu nampak kemas sikit lah kan. Jadi saya nak bagi halal je, nak bagi jadi lah maksudnya tu. Jadi tak usah nak tinggi-tinggi sangat. Kenuri-kenuri pun tak ada, pakai 77 lagu tu je. Tambah macam musim lah ni lagi tak ada terus. Kalau ada pun jenis bungkus siap hantar pergi. Jenis buat apa? Drive thru kan, tunggu kat meja, lagu nak bagi ubah suara lalu bagi yang lagu tu je. Belah balik makan, pergi berhenti tepi jalan makan lang kita. Ikut suka hang lagu nak cara pun. Kan, tu contoh dia dari sudut faktor-faktor itu. Baik. Dalil disyariatkan mahar mithil. Dia ada dalil, dia bukan main peluru kosong, dia ada dalil yang disandarkan. Dalil disyariatkan dan diperakui mahar mithil ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, matan hadis dia tak ada, dia tulis maksud di sini. Kita baca maksud dia, apa cerita yang diriwayatkan di sini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu. Siapa dia Abdullah bin Mas'ud ni? Dia bukan calang-calang orang lah. Macam malam 2 hari lepas kuliah Ustaz Santuri kan dia sebut Ibnu Mas'ud ni siapa dia. Dia cerita sikit kan. Dia bukan calang-calang manusia ni. Orang yang sangat alim dalam bidang Quran. Yang sangat dia panggil mukri, yang sangat alim lah. Al-alamah dalam bidang Quran ni. Ibnu Mas'ud, dan hati dia terang. Kan, ingatan dia kuat. Bacaan dia suara sangat lunak. Itu Ibnu Mas'ud kan. Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud. Baik, radhiyallahu anhu. Dia tanya tentang seorang lelaki. Makna satu orang tanya kat Ibnu Mas'ud ni, dekat Abdullah bin Mas'ud ni, tanya kat dia. Seorang sahabat tanya dekat Abdullah bin Mas'ud. Ditanya tentang seorang lelaki yang mengahwini seorang perempuan, tetapi tidak membayar mas kahwin kepada isterinya. Nikah tapi tak bagi mas kahwin, dan tidak menyetubuhinya isteri itu sehingga mati. Siapa mati? Suami itu mati. Okey, boleh nampak ada jalan cerita tu? Menikah dengan satu perempuan, mas kahwin tak bagi, lepas tu tak setubuh. Lepas sah jadi suami isteri tu, pakai hang tengok aku tengok hang, lagu tu je. Tak ada karan pun tak ada, lagu renjatan elektrik pun tak ada, lagu duk tengok gitu lah. Sampai satu keadaan, tak tahulah dia tak cuma dia tak abang. Berapa lama dia tak cerita berapa lama, tapi kita boleh fikir ambil lah. Katalah 10 tahun tak sentuh langsung sentuhnya. Jaranglah jadi menikah tak sentuh ni sampai 10 tahun tak boleh bertahan, jarang jadi. Tu sangat ghalib kan. Sangat dia panggil pelik lah. Sangat yang gharib, sangat pelik. Dan ghalibnya atau kebiasaannya kalau menikah tak bersentubuh ni tak tahan lama, lepas tu dia kena main jabat agama lah. Nak kaunseling pasal apa ni? Menikah tak bersentubuh. Dan perbuatan tidak menyetubuhi isterinya itu berlaku sampailah suami itu pun meninggal. Lelaki itu meninggal. Lepas tu isteri itu jadi ke mana? Isteri itu tetap dikira sebagai balu lah, kerana kematian suami. Habis tu dia punya mas kahwin ni berlaku mana? Menikah, mas kahwin tak dapat. Ini contoh dia antara isu yang mana keadaan begini, maka wanita ataupun balu itu wajib menerima mahar mithil. Boleh nampak tuan-tuan? Okey, baik. Beliau menjawab. Beliau merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud, sebab dia alim fiqh, maka dia ilmu dia tinggi. Dia tanya, ada sahabat tanya kat dia, "Ya Ibnu Mas'ud, macam mana nak menyelesaikan masalah lagu ni?" Maka Ibnu Mas'ud jawab, "Perempuan itu mendapat mahar mithil seperti saudara-saudara perempuannya." Kan kita habaq tadi, saudara-saudara perempuan tu siapa dia? Tengoklah ibu sebapa dengan dia mula testing tu. Okey, tidak kurang dan tidak lebih. Jawapan Abang Budi tanya saat tu. Tidak kurang dan tidak lebih. Makna kalau mahar mithil tu semua 4,000 setengah. Contohnya 4,000 setengah. Cuma soalan Abang Budi tanya, kalau lelaki tu tak larat dan tak mampu nak bayar, macam mana Abang? Macam mana tu kena tanya hakim. Jangan tanya saya bukan hakim. Kan, tanya hakim. Pergi mahkamah tanya. Hakim dia ada, dia punya kaedah-kaedah, dia berpandu kepada nas. Kan, kalau dalam Al-Quran tak ada, dia akan tengok dalam hadis. Kalau hadis tak, dia akan tengok dalam ijma'. Dalam kata ulama, kata ulama tak, dia akan tengok dalam qiyas, kata-kata fuqaha ni macam mana isu untuk menentu kira berapa kadar mahal mithil kalau sampai pangkat suami itu orang yang tidak berkemampuan. Baik. Dia juga kata Ibnu Mas'ud lagi, dia tu juga maksudnya perempuan tu lah, dia tu merujuk pada perempuan tu juga mesti beriddah sebab kematian suami. Dia bagi apa? Iddah kematian suami berapa lama? 4 bulan tambah 10 hari pasal suami meninggal. Dan berhak mendapat harta pusaka. Mana suami itu meninggal, dia orang kaya sebagai contoh. Suami itu ada harta banyak. Kan, tanah di bukit, kebun, ladang di kampung dan sebagainya. Ada tanah bendang lagi ada banyak. Jadi harta pusaka tu isteri itu ataupun balu tu wajib ada hak di atas diri dia. Sebab dia dipanggil dia adalah waris si mati selaku isteri. Itu tuan-tuan pun tahu dah benda tu. Yang kata pusaka ni kan. Baik. Dalam pada Ibnu Mas'ud duk cerita duk terang tu, tiba-tiba Maqil bin Sinal Al-Ashja'i radhiyallahu anhu bangun dan berkata. Tengah Ibnu Mas'ud duk sembang tu, ada seorang sahabat bangkit. Nama sahabat tu Maqil bin Sinan
Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia bangun, dia kata, ya Ibnu Mas'ud. Nah, wahai Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan kepada Barwa binti Washi'. Makna Maqil ni dia mangkit, dia nak mentaukidkan, makna nak cerita bahawasanya apa yang Ibnu Mas'ud cerita tu benda yang sebenar, bukan dia reka-reka. Pasal apa? Pasal Maqil ni pernah dengar Rasulullah SAW pun pernah menjatuhkan hukum keadaan begitu juga kepada satu orang perempuan yang nama Barwa binti Washi'. Pasal Barwa binti Washi' ni dia menghadapi situasi itu. Apa dia yang dikenal? Seorang perempuan daripada kalangan kami, kata Maqil ni kata kepada Ibnu Mas'ud, ada satu perempuan daripada orang kampung kami ni nama Barwa binti Washi'. Nah, sama dia kata Barwa ni, apa yang terjadi kepada Barwa ni sama macam tuan cerita saat ni. Maksudnya suami Barwa ni menikah dengan dia, cuma dia tak abang sampai dia suami Barwa tak abang. Menikah dengan Barwa, tiba-tiba Barwa ni tak dibayar mas kahwin. No? Dan suami Barwa ni tak sentuh Barwa ni sampailah suami dia meninggal. Isu yang sama, lebih kurang macam Ibnu Mas'ud cerita tu, yang soalan yang ditanya oleh pada Ibnu Mas'ud tu. Okey, sama sebagaimana yang telah engkau putuskan. Nampak tu? Maksudnya Barwa pun kena lagu tu. Maksudnya bila dia berpisah dengan suami sebab kematian, maka Barwa tu diputuskan oleh Rasulullah SAW untuk menerima maham mithil, mengikut qadar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu gembira dengan kata-kata Maqil bin Sinan Al-Ashja'i radhiyallahu anhu itu. Maksudnya pasal apa kata Abdullah bin Mas'ud gembira? Pasal apa yang Abdullah bin Mas'ud sebut dalam kata-kata dia tu adalah sama yang mana Rasulullah buat. Makna memang samalah, pasal apa yang Rasulullah buat, Rasulullah ajak benda tu kepada sahabat-sahabat yang lain. Mana boleh jadi tak sama? Sebab sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa arda ni, mereka tak akan, mustahil mereka ni nak berpaling tadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat, benda tu depa akan buat. Depa tak akan memandai-mandai macam kita orang akhir zaman ni. Kan? Hak yang duk kata bid'ah tak bid'ah ni, ni banyak duk jadi dah. Tu isu tu kalau nak sembang jadi kontroversi. Tuan-tuan faham ambil lah, kan? Jadi hadis ini hadis sahih riwayat Abu Daud dalam kitab bab nikah, bab sesiapa yang berkahwin tetapi tidak membayar mas kahwin sehingga mati. Hadis Sunan Abi Daud ni dalam hadis yang ke-2114 hadis. Kena buka dalam kitab Sunan Abi Daud, adalah hadis ni. Matan dia tu lah, matan bahasa Arab tu, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kan? Su'ila, dia akan main start tu soalan ni. Ditanya tentang seorang lelaki akal lah. Adalah dia punya matan hadis tu dalam bahasa Arab tu, matan tu dia panggil matan. Hak kita baca ni terjemah. Nah, cuma musannif dia tak tulis dalam kitab dia, kitab fiqh manhaji, dia tak tulis matan. Jadi tidak kita boleh bacalah, nak dengar macam mana bunyi matan tu. Nah, matan tu maksudnya hak bahasa Arab. Lafaz dalam bahasa Arab tu dia panggil matan. Baik. Hak tu bunyi an tu matan lah. Habis. Tajuk seterusnya, sebab wajib mahar mithil. Apa sebab dia? Nah, sebab wajib mahar mithil. Baik, sebab dia mahar mithil diwajibkan kerana sebab-sebab berikut. Dia banyak ni sebab ni. Kalau nak baca semua memang tak cukup masa lah. Jadi kita ambil sikit je. Kita ambil sampai mana? Sampai hak nombor 3 tu. Dia ada 1, 2, 3 Romanes tu. Kita baca. Sebab yang pertama macam saya terang tadi. Sebab yang pertama iaitu fasad ataupun rosaknya akad nikah. Seperti contoh, salah satu daripada syarat sah akad nikah tidak dipenuhi. Contohnya, perempuan berkahwin tanpa saksi atau tanpa wali. Nak lemak ni. Okey. Kemudian berlaku persetubuhan selepas akad yang rosak itu. Patutnya nikah tu tak sah dah. Tak sepatutnya lah, makna tak sayugianya persetubuhan tu boleh berlaku. Sebab nikah memang tak sah. Tapi dah dia perut rasa macam sah, hang kira isteri aku lah, maka dia tanya. Berlaku juga persetubuhan tu, maka persetubuhan berlaku dalam keadaan pernikah yang fasad, pernikah yang tidak sah. Kerana apa? Kerana saksi tak ada ataupun kerana wali tak ada, sebagai contoh. Kemudian berlaku persetubuhan selepas akad nikah yang rosak itu. Ketika itu mahar mithil wajib diberikan kepada perempuan itu disebabkan rosaknya akad dan mas kahwin yang disebut dalam akad. Di samping itu keduanya pasangan wajib dipisahkan. Maknanya ketika itu wajib perempuan itu terima mahar mithil.
Nah, disebabkan rosaknya akad. Dan mas kahwin yang dan mas kahwin yang disebut dalam akad. Berapa mas kahwin tu? Dia tak wajib terima mas kahwin. Sebab apa? Dia tak sah menikah. Contoh mas kahwin tu sebut kata 5,000. Dia tak boleh dapat 5,000 tu sebab menikah tu tak sah. Maka dia tak boleh dapat 5,000, tapi dia telah dukhul, telah berlaku persetubuhan. Maka dia hanya wajib menerima mahar mithil. Mahar mithil tu nak ambil yang jumlah siapa dia. Nak ambil siapa dia tu kita tengok tadi. Dia akan tengok start pada keluarga perempuan tu kan. Adik-beradik dengan dia tu, si ibu sebapa, siapa yang dah menikah. Kak dia contohnya menikah berapa adik masa tu. Tengok kak dia punya nilai jumlah menikah waktu ni 300 contohnya. 300 tu lah. Sekupang pun tak lebih, sekupang pun tak kurang. Kena bagi banyak tu 300 kepada laki itulah yang menyetubuhi pengantin perempuan tu, dia kena bayar 300 pada perempuan tu sebagai mahar mithil. Baik. Habis. Lagi, kedua-dua pasangan wajib dipisahkan. Memang kena farak lah, kena farak. Farak mana pisah. Tak boleh lah menikah. Tak boleh dah dikira, bukan tak boleh menikah, tak boleh dah dikira sebagai suami isteri. Sebab memang dari segi dasar hukum tu memang dah tak sah dah. Walaupun mahar mithil bayar, bayar tu hak dia. Wajib pembantu terima hak dia mahar mithil. Lepas tu hampa dua kira ke mana? Tak boleh kira sebagai suami isteri, kena pisahkan. Kena menikah balik. Maksud kena, kalau kata masih lagi ada perasaan cinta kasih sayang, menikah balik dengan cara yang sah. Kena pergi cari wali, cari saksi, bagi cukup 5 rukun tu. Siswa tu kan, suami, isteri, saksi, wali, akad, ada 5 tu cukup rukun. Go on, jalan. Okey, baru boleh dikira baru, maksudnya baru perempuan tu layak menerima mahar yang betul. Dia panggil mahar musamma. Mahar yang disebut dalam akad tu, aku nikahkan dikau dengan jumlah sekian-sekian, tu dia panggil mahar musamma. Hak kita tuan-tuan puan duk dengar orang duk menikah tu, dalam ni kita duk biasa dengar kan, dia panggil mahar musamma. Yang tu mahar yang ditentukan dalam akad, tu dia panggil mahar musamma. Mahar mithil tidak. Mahar mithil tak disebut dalam akad, tapi dia berlaku atas faktor-faktor yang kita baca tadi. Kadar mahar mithil dikira dan dinilai dengan nilaian semasa berlakunya persetubuhan. Masa bersetubuh tu dia kira berapa mahar mithil, bukan semasa berlakunya akad. Pasal apa? Akad tak berlaku dah, pasal akad tu batal. Tak boleh kira dah mahar masa akad tu. Jumlah mahar masa disebut akad tu tak dikira. Boleh faham ni? Pasal apa? Pasal menikah tu memang batal. Siang-siang batal dah. Mudah kata gitu kan. Jadi dikira masa berlakunya persetubuhan. Itu dia baru dikira mahar mithil. Ini kerana akad yang rosak tidak diambil kira. Nampak? Tak diambil kira sebagai satu akad yang sah. Pasal rosak sebab wali tak ada sebagai contoh, ataupun saksi tak cukup seorang pun tak boleh. Ataupun saksi tak ada terus kan, tak cukup seorang pun tak boleh. Kalau tak ada terus, lagi-lagi tak boleh. Baik, seterusnya yang kedua Ramanas tu, mas kahwin dibatalkan. Ini antara situasi-situasi ataupun sebab wajib mahar mithil. Ini jawapan yang penting yang tuan-tuan puan kena bagi perhatian. Yang ada kitab kena perhati benda ni. Sebab apa lagi untuk berlakunya mahar mithil, iaitu qadar mana dia tu? Mas kahwin dibatalkan. Isu macam mana yang kata mas kahwin dibatalkan ni? Ia mas kahwin tu disebabkan berlakunya perselisihan di antara suami isteri dalam sebutannya atau qadarnya. Depa dua bertelagah. Bertelagah isu dia macam mana? Tengok musannif Muhammad. Jika berlaku perselisihan dalam sebutan mas kahwin, seperti isteri berkata dalam akad, kamu menyebut mas kahwin untuk aku. Boleh faham ni? Isteri kata, lah, masa tadi kita menikah itu, minggu lepas masa kita menikah tu abang, mas kahwin abang sebut, aku terima nikahnya Sofiah binti Syamsuddin, contoh nama dia, dengan mas kahwin RM2,000 tunai, dia sebut gitu. Isteri buat satu dakwaan, kata abang dah sebut. Lepas tu jadi guna. Tetapi suami pula menjawab, aku tidak menyebut mas kahwin dalam akad. Nampak? Suami dia sudah menafikan dakwaan isteri. Isteri kata abang sebut. Suami kata mana ada aku sebut. Tak nak aku sebut lah. Sebab tu zaman lah nak bohong pun agak tak boleh kot no. Pasal zaman lah semua pakai ada handphone, pakai ada kamera, pakai ada perakam suara dan sebagainya. Tak cukup dengan kamera prok-prok lagu kilat no. Saya sampai nak cemui tu kan, atas kepala saya boleh bertangkap, ujung pakai kepiah.
Tidak, macam cermin nampak. Ya. Dah lah rambut kita tak ada. Jadi pura-pura kamera, makna tu kamera satu pasal. Ni rakam, cara rakam ni. Jadi di situ tak boleh nak bohong, benda tu sebagai bukti, sebagai burhan. Sebagai burhan. Apa itu burhan? Bukti. Nah, untuk dibawa ke pengadilan ataupun kepada hakim. Nampak ni. Suami sebut, aku terima nikahnya Sofiah binti Syamsuddin dengan mas kahwin RM2,000 tunai. Nampak abang sebut RM2,000. Tu abang nak kata apa ni? Suami tak boleh nak argue lah. Pasal ada bukti lah, bukti rakaman suara ataupun rakaman video contohnya. Ni cerita ni Musa ni buat main zaman dulu. Dulu tak ada lah teknologi lagu-lagu ni lah, tak timbul lah isu ni. Kan? Mungkin kemungkinan besar ataupun besar kemungkinan, lebih kurang masuk sama no, tak berlaku lah isu ni pasal kita ada perakam gambar semua. Maka isteri hendaklah bersumpah untuk membuktikan dakwaannya. Ni kalau tak ada bukti, kena pergi angkat sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Nak sumpah di mana? Bukan main masjid angkat Quran, bukan. Lu kena pergi di mahkamah syariah, pergi sumpah depan hakim. Okey? Dan suami juga diminta bersumpah. Sumpah juga kawan tu pun. Pasal dah seorang kata ya, seorang kata tidak. Hakim dia akan putuskan dengan apa yang zahir depan dia. Kemudian mas kahwin tersebut dibatalkan. Makna contoh suami kata, saya tak sebut yang arif. Memang saya tak sebut. Saya kata aku terima nikahnya Sofiah binti Syamsuddin. 100 saja. Saya tak sebut berapa mas kahwin. Isteri kata, tak yang arif dia membohong ni, hidup-hidup. Dia sebut 2,000 contohnya. Jadi petelagah. Itu contoh yang kata faktor yang kedua ataupun sebab yang kedua menyebabkan apa nama yang kata mahar mithil itu diberikan. Atas faktor apa? Sebab mas kahwin dibatalkan. Bila mai pergi dekat hakim begitu, kemudian hakim suruh bersumpah. Perempuan bersumpah, isteri bersumpah, suami bersumpah. Sumpahan mereka itu mengikut apa yang mereka i'tiqad, yang depa yakin. Isteri yakin kata suami sebut, suami yakin kata dia tak sebut. Jadi nampak bertelagah. Maka di situ tentu salah seorang daripada dua ni yang bohong, betul tak? Mana boleh dua-dua betul? Dan mana boleh dua-dua bohong? Dia mesti salah seorang tu tipu. Tak apalah di situ, maka hakim sebagai seorang hakim dia akan putuskan walaupun suami kata dia tak sebut, isteri kata dia sebut, tetap suami itu dia kena bayar juga. Bayar apa? Bukan mas kahwin 2,000, mahar mithil. Di situ mahar mithil diguna pakai ketika pertelagahan itu berlaku. Boleh nampak tuan-tuan? Boleh nah? Lepas tu nak ambil siapa punya mahar mithil? Tak saya kita sebut lah. Hakim akan tanya lah. Adik-beradik belah dia ke? Tu hakim punya kerja, dia tanya nanti. Kan? Okay, habis. Tu isu yang kedua. Kemudian mas kahwin tersebut dibatalkan. Mas kahwin tu apa? Hak 2,000 tu batal. Dan wajib dikenakan mahar mithil. Selesai. Begitu juga apabila mereka berselisih mengenai kadar mas kahwin, seperti isteri berkata 2,000. Ni pun isu yang lebih kurang yang sama. Jumlah yang tak sah, kata dengan tak kata. Hak ni jumlah pula, berapa jumlah yang disebut dalam akad nikah tu. Isteri kata suami sebut 2,000. Suami pula kata, mana 1,000 kot. Seorang kata 2,000, seorang kata 1,000. Video tak ada, rakaman suara pun tak ada. Bukti tak kukuh. Duk main tuduh orang apa, tuduh kosong lagu tu je. Kan, tapi tak ada bukti. Kedua-duanya hendaklah diminta bersumpah. Sumpah juga hakim akan suruh. Kemudian mas kahwin tersebut dibatalkan. 2,000 pun tak boleh, 1,000 pun tak boleh. Dua-dua batal. Habis nak kira guna, perempuan ni dah jadi isteri dia dah. Jadi isteri dah. Dia tetap nama isteri. Jadi apa hak dia untuk dia dapat sebagai mahas kahwin untuk dia? Maka mahar mithil dah. Hakim akan minta suami ini membayar mahar mithil kepada isteri dia dengan jumlah yang hakim akan tentukan mengikut kadar sekuen siapa dia nak ambil itu yang ada pada pengantin perempuan ni. Orang-orang yang asabah ni lah, asabah yang ada pada pengantin perempuan ni. Baik. Kemudian mas kahwin tersebut dibatalkan dan wajib dikenakan mahar mithil. Okey, sama macam ayat di atas. Habis situasi yang kedua. Dan yang ketiga ni dia panjang sikit tuan-tuan. Jadi dekat tu. Dan yang ketiga kita sambung pada hari lain pula. Baiklah. Pengerusi abang agak saya
kuliah di kita yang apa, yang kita PKPP. Kita punya PKPP dalam senarai SOP tu dia tak nyatakan berapa macam kita buat sebelum ni kan 30 minit. Dia kata dia tak abang, mana tak abang boleh lajak, dia kata. Dia pengurusi abang tu, ustaz boleh lajak sikitlah. Maknanya kalau macam mana kita buat sebelum ni masa tak ada COVID-19 tu, biasa kita dah buat sejam ataupun sejam suku, boleh lajak. Ni kira dah sejam suku lebih kurang, saya nak stop lah. Cuma nak abang tu lah kan. Lagi tuan-tuan tahu buat ustaz lajak ni, ni nak abang dadah pasal pengurusi abang kat saya pagi tadi. Saya tak tahu dah sama ada pengurusi dah maklum pada tuan-tuan AJK ni kat Umi abang. Abang lah, okey, tak apalah, nak abang satu saja. Baik nah. Yang ketiga ni, mas kahwin disebut dengan sebutan yang merosakkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ni kita sambung nanti nah. InsyaAllah. Pasal dia panjang tu, dia ada pertama, ada kedua, ada ketiga, keempat, kelima, keenam. Jahanam kalau kita baca juga pukul 10 belum tentu nak berhenti kan. Jadi kita berhenti tentu. InsyaAllah kita sambung nanti nah. Dia tajuk memahami sini dia agak complicated. Dia kena dengar betul-betul dan ambil faham insyaAllah. Walaupun benda ni tak berlaku lagi pada tuan-tuan dan perempuan di masa dan ketika ini, tapi kemungkinan besar akan berlaku di masa akan datang. Okey, ini sebagai ilmu kita untuk jadikan panduan untuk kita nak hidup sebagai orang yang hidup dengan bersyariat, bukan min somborono, hidup tanpa tujuan, hidup tanpa dustur kan, sebagai manual tak ada. Kita ada buku panduan kita Al-Quranul Karim. Ditunjukkan oleh Allah Taala dan diperkemaskan lagi oleh Rasulullah SAW dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.